Islami, insyaAllah malam ini kita nak sama-sama bawakan perkongsian Hayatus Salihin kita setiap hari Khamis 9 malam. Assalamualaikum, terima kasih anda yang menjadikan kami teman anda waktu ini untuk kita ikuti pengajian ilmu kita lagi malam ini bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Hazri Hashim Al-Bindani dah pun berada atas talian bersama-sama dengan kita. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sihat kita Ustaz hari ini? Alhamdulillah. InsyaAllah malam ni kita nak sambung lagi, nak kenali seorang lagi tokoh untuk kita belajar sama-sama kisah beliau dalam Hayatus Salihin ini. InsyaAllah sahabat-sahabat boleh terus menonton di Facebook dan juga YouTube kita serta mendengarkan di Radio IKIM seperti biasa untuk pengajian ilmu Hayatus Salihin kita. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tammim bi khair. Terima kasih pada DJ kita Haji Faiz bin Haji Osman, Allahumma ta'ala bi sihatin wa afiyah. Para asatidatul kiram, ahbabuna fillah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang kerana dengan limpahan rahmat, taufik, hidayah dan juga inayah daripada Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi pada hari ini kita dapat bertemu untuk kita bicarakan berkenaan dengan salah seorang daripada tokoh terkemuka dalam kalangan tabi'in. Bahkan beliau di antara orang yang dikatakan fuqaha Madinah. Fuqaha Madinah, orang yang sangat alim, yang lagi faqih di kota Madinah Al-Munawwarah, yaitu Sayyidina Al-Qasim bin Muhammad bin Sayyidina Abi Bakr. Al-Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar, bermaksud beliau adalah cucu kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berpesan kepada kita supaya kita beramal soleh, supaya zuriat keturunan kita juga akan berlaku kesolehan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina amanu wa 'amilus shalihat, orang-orang yang beriman dan beramal beramal soleh, aslahna lahum zurriyyatahum, akan diislahkan, akan disolehkan zuriat keturunan mereka. Jadi kita nak baca kisah Al-Qasim bin Muhammad ni, bagaimana salah seorang tokoh terkemuka yang dikatakan paling mirip Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Pernahkah anda mendengar kisah ulama tabi'in yang agung? Segala kegemilangan bersatu dalam jiwanya. Bapanya adalah Muhammad bin Abu Bakar As-Siddiq dan ibunya ialah perempuan Kisra, anak perempuan Kisra Dajjuz, maharaja terakhir kerajaan Parsi. Ibu saudaranya pula ialah Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Malah apa yang lebih utama ialah beliau telah memahkotakan dirinya dengan mahkota takwa dan ilmu, amal dan kezuhudan. Adakah selain daripada kemuliaan ini? Adakah lagi kemuliaan lain yang dicari-cari oleh manusia kalau dengan Masya Allah nasab keturunannya sangat baik, ketakwaannya sangat hebat dan ilmunya sangat bermanfaat? Itulah kepribadian Al-Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar. Beliau ialah Al-Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar As-Siddiq, salah seorang daripada 7 ulama Madinah yang terkemuka dan seorang yang paling terkehadapan dalam keilmuan di zamannya. Seorang yang tajam fikirannya, dan beliau merupakan seorang yang sangat warak, dan seorang yang tawadhu walaupun memiliki ilmu yang banyak. Al-Qasim bin Muhammad dilahirkan di akhir zaman pemerintahan Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, ketika masih kecil dalam buaian lagi. Negara umat Islam telah terjebak dalam kancah yang melanda, iaitu peristiwa pembunuhan Sayyidina Utsman. Ketika itu Khalifah Utsman bin Affan yang digelar sebagai Dzun Nurain,
seorang yang terkenal dengan ibadah dan zuhud, terkorban rebah di lembaran Al-Quran yang sedang dibacanya. Setelah itu timbul pula pertembungan hebat di antara Amirul Mukminin Ali bin Abi Talib dengan Gubernur Syam iaitu Muawiyah bin Abu Sufyan. Ya, dalam suasana dan keadaan itulah Al-Qasim bin Muhammad ini dilahirkan. Maka beliau pada awalnya berhijrah daripada Madinah ke Mesir kerana dilantik oleh Sayyidina Ali bin Abi Talib menjadi guru dan juga gubernur di Mesir. Namun tidak lama kemudian Muhammad ini, Muhammad ayah pada Al-Qasim bin Muhammad ini, Muhammad bin Abu Bakar dihantar ke Mesir menjadi gubernur zaman Sayyidina Ali. Ya, jadi Al-Qasim ini berhijrah dengan ayahnya sekali. Ya, namun Masya Allah tak lama kemudian ayahnya terbunuh. Ya, kerana kita katakan kancah pergelutan masalah politik yang melanda umat Islam pada ketika itu. Maka akhirnya bapa saudaranya Abdul Rahman bin Abu Bakar As-Siddiq telah pergi mengambil Al-Qasim dan adik perempuannya dibawa pulang ke kota Madinah Al-Munawwarah. Maka mulalah kehidupan Al-Qasim ni sebagai kehidupan seorang yang yatim piatu. Ya, ayah dan ibunya sudah meninggal, jadi tinggallah Al-Qasim dan adik perempuannya itu di bawah asuhan Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Kata Al-Qasim, setelah ayah kami dibunuh di Mesir, bapa saudaraku Abdul Rahman bin Abu Bakar datang untuk membawa aku dan adik perempuanku ke kota Madinah. Sebaik saja kami sampai di Madinah, ibu saudara kami Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha datang mengambil kami dan membawa kami ke rumahnya. Kami kini diasuh dalam belayannya, Masya Allah. Anak ni dijaga oleh Sayyidah Aisyah. Ya, dan kita ambil maklumlah ketokohan Sayyidah Aisyah, kecintaan beliau dan begitu juga kehebatan beliau dalam menghafal hadis-hadis Nabi SAW, dan begitulah juga kefakihan Sayyidah Aisyah, sehingga kerana para sahabat mengatakan tiadalah kebuntuan yang kami hadapi, dan bila kami mengadu kepada Ummul Mukminin Aisyah, maka Aisyah dapat menyelesaikannya. Itu di antara kehebatan dan kefakihan Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah. Inilah guru awal, pengasuh awal kepada Al-Qasim dan juga adik perempuannya. Aku tidak pernah melihat seorang ibu atau ayah yang begitu baik dan pengasih seperti Ummul Mukminin Aisyah. Beliau menyuapkan sendiri makanan ke mulut kami dengan tangannya. Malah beliau tidak makan ketika kami makan, dan hanya sisa-sisa makanan kami yang menjadi makanannya, Masya Allah. Lebihan daripada makanan Qasim ni barulah Sayyidah Aisyah makan. Kami dibelai olehnya seperti seorang ibu yang sangat sayangkan anaknya. Beliau akan mandikan kami dan menyikat rambut kami dan sentiasa memakaikan kami dengan pakaian yang serba putih. Beliau tidak pernah lupa menyemai kami dengan nilai budi yang baik dan mendidik kami supaya melakukannya. Beliau juga tidak lupa melarang kami daripada melakukan kejahatan dan mendidik kami supaya tidak melakukannya. Kami sentiasa diajar tentang kitabullah, yakni Al-Quranul Karim, dan dididik supaya menghafal hadis-hadis Rasulullah SAW mengikut keupayaan kami di usia itu. Ketika hari raya, kemesraan Ummul Mukminin lebih terasa, apatah lagi dengan hadiah yang akan diberikannya. Pada malam hari Arafah, beliau mencukur rambut saya dan kemudian memandikanku dan adik perempuanku. Ketika pagi raya, beliau menyarungkan kami dengan pakaian baru. Setelah itu beliau menyuruh seseorang membawa aku ke masjid untuk menunaikan solat hari raya. Apabila kami pulang, beliau memanggil aku dan adikku supaya berkumpul. Beliau kemudiannya melakukan upacara korban bersama-sama kami. Masya Allah. Begitulah asuhan bimbingan Sayyidah Aisyah. Pada suatu hari beliau menyarungkan kami pakaian berwarna putih
dan aku didudukkan di pehanya, manakala adikku didudukkan pula di pehanya yang satu lagi. Rupa-rupanya beliau telah memanggil bapa saudaraku Abdul Rahman. Apabila Abdul Rahman sampai, beliau menyambutnya dan bercakap sambil memuji-muji Allah Azza wa Jalla dengan segala sifat yang terpuji. Saya tidak pernah melihat seorang lelaki maupun perempuan sebelum atau selepas itu yang bercakap dengan begitu petah dan dengan bahasa yang sangat indah, melainkan itulah Sayyidah Aisyah. Masya Allah. Begitulah pujian Al-Qasim ni pada Sayyidah Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah, ibu kepada kita semua. Masya Allah. Beliau berkata dengan lembut, saudaraku, aku melihat engkau selalu menjauhkan diri dariku semenjak aku mengambil dan membela kedua-dua anak ini. Demi Allah, apa yang aku lakukan ini bukan kerana membelakangkan hakmu, atau kerana bersangka buruk denganmu, atau kerana merasakan engkau akan mengabaikan mereka. Cuma engkau mempunyai isteri yang ramai, sedangkan anak-anak ini belum lagi pandai menjaga diri sendiri. Jadi aku bimbang isteri-isterimu tidak sanggup melihat kecomotan mereka, sehingga menyebabkan mereka merasa tidak senang hati. Oleh itu dalam usia ini, aku merasakan aku sepatutnya menjaga dan memelihara mereka. Itu kata Sayyidah Aisyah memberi penjelasan kepada Abdul Rahman. Kenapakah beliau langsung mengambil kedua-dua anak saudaranya itu dan dipelihara, walaupun yang bersusah payah pergi ke Mesir bawa balik ialah Abdul Rahman. Namun sekarang mereka sudah besar dan mereka sudah pandai menjaga diri. Ambillah, peliharalah mereka. Lalu bapa saudara kami mengambil kami dan memelihara kami di rumahnya. Walau bagaimanapun, kata Al-Qasim bin Muhammad, kami lebih suka dengan rumah ibu saudara kami, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Rumah ini lebih selesa bagi kami kerana rumah ini segar dengan suasana nubuah. Di rumah ini juga Al-Qasim membesar dan dididik dengan belayan isteri baginda Nabi SAW. Dengan belayannya juga beliau memperolehi segala-galanya. Oleh kerana itu Al-Qasim sering berulang alik di antara rumah ibu saudaranya itu dengan rumah bapa saudaranya Abdul Rahman. Selama beliau membesar di rumah Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha yang sangat dicintainya, beliau mendapat didikan dan juga asuhan yang sangat baik dengan penuh dengan kasih sayang. Beliau pernah berkata, Al-Qasim pernah bercerita kepada sekumpulan orang yang bersama dengannya. Pada suatu hari saya bercakap dengan ibu saudaraku, Aisyah, wahai ibuku, tolong tunjukkan kepadaku makam Nabi SAW dan makam-makam sahabat baginda. Aku sangat teringin untuk melihatnya. Makam Rasulullah, makam Sayyidina Abu Bakar dan Umar ni berada dalam kamar Sayyidah Aisyah. Cuma dibuat tabir. Apabila ketika sebelum dikebumikan Sayyidina Abi Bakar, Sayyidina Umar, maka tak dibuat tabir. Tetapi apabila Sayyidina Umar dah dikebumikan sekali, maka Sayyidah Aisyah mula buat tabir. Yang mendinding antara rumah beliau dengan kawasan makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada masa itu makam ketiga-tiga mereka masih berada di dalam rumahnya. Beliau telah menutup kubur-kubur itu supaya tidak kelihatan. Atas permintaanku, beliau menunjukkan aku ketiga-tiga makam tersebut. Ketiga-tiga makam tersebut tidaklah tinggi dan juga tidaklah rendah. Pada bahagian atasnya dilitupi batu-batu kecil berwarna merah yang diambil dari laman masjid. Dengan berdebar-debar, kata Al-Qasim, aku bertanya di manakah makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah, siapa pun walaupun Al-Qasim ni masih anak kecil lagi, sudah semestinya teruja untuk melihat makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan kita sahaja, masya-Allah, dari kejauhan nampak kubah hijau tu pun kita dah sudah
bergelora ya kegembiraan kita tu untuk datang mengucapkan salam ya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu hanyalah berdiri di luar, Al-Qasim ni dapat masuk ke dalam, masya-Allah ya. Itu lebih-lebih lagi lah, mudah-mudahan masya-Allah ya Allah tumpahkan cinta kita pada kota Madinah sehingga kita dijemput berulang-ulang kali ya untuk datang ziarah kepada Rasulullah SAW ya, pada kawan-kawan kita yang buat catatan dan sebagainya ya, yang ikuti kuliah kita pada malam ni ya, mudah-mudahan sentiasa mendapat keberkatan, kerahmatan, dan Allah ya jemput kita berulang-ulang kali untuk menjadi tetamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan berdebar-debar aku bertanya, di manakah makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka jawab Sayyidah Aisyah, ini ya jawab beliau, kedudukan makam tersebut dengan tangannya. Kelihatan air matanya mula mengalir, masya-Allah. Tunjuk je makam Rasulullah, Sayyidah Aisyah dah menangis. Air matanya mula mengalir, tetapi segera disapunya. Makam Nabi SAW terletak di hadapan dua orang sahabatnya. Ya, itulah ya kecintaan Sayyidah Aisyah kepada Rasulullah SAW. Saya bertanya lagi, yang mana satukah kubur datukku Abu Bakar? Maka ditunjuk oleh Sayyidah Aisyah, itulah jawab beliau, Abu Bakar dikebumikan di sebelah bahagian kepala Rasulullah SAW. Lalu ayat ditunjuk pula makam Sayyidina Umar. Bahagian kepala makam Umar terletak di bahagian pinggang datukku ya Abu Bakar As-Siddiq ya, dan berhampiran dengan bahagian kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitulah ya keadaan kedudukan makam ya yang tiga tadi di dalam rumah Sayyidah Aisyah. Apabila anak kecil keturunan Abu Bakar As-Siddiq ini ya meningkat dewasa, beliau telah pun menghafaz ya kitab suci Al-Quran keseluruhannya. Beliau juga menerima hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui ibu saudaranya Sayyidah Aisyah. Beliau kemudiannya beralih ke Masjid Nabawi dan mengikuti pengajian-pengajian ilmu yang ada di sekenap penjuru Masjid Nabawi ya pada tiang-tiangnya, kerana pada ketika itu suasana ya pengajian ilmu sangat meluas di Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di ruang itulah beliau menerima hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, belajar daripada Abdullah bin Umar, dan begitulah juga Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Ja'far, Abdullah bin Khabbab, Rafi' bin Khadij, Aslam ya hamba kepada Sayyidina Umar, dan ramai lagi guru-guru ya kepada Al-Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar ini. Setelah sekian lama mendalami ilmu, beliau menjadi seorang imam dan mujtahid. Malah beliau merupakan seorang yang paling mahir dengan sunnah di zamannya. Pada zaman itu, seorang lelaki tidak dianggap sebagai lelaki sejati kecuali setelah dia benar-benar mahir tentang sunnah, masya-Allah. Ya, ketokohan seseorang itu dianggap sebagai ya seorang yang tokoh lelaki sejati bila dia tahu semua dan alim tentang sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila anak muda yang memiliki segala ilmu ini mula meningkat dewasa, orang ramai mula berlumba-lumba menerima ilmu daripadanya. Orang mula belajar daripada Qasim bin Muhammad ni. Beliau pula dengan murah hati mencurahkannya kepada orang ramai. Beliau akan datang ke masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap pagi pada waktu yang sama. Perkara pertama yang dilakukannya ialah mendirikan solat tahiyatul masjid 2 rakaat. Ini sebagai adab bila kita masuk ke masjid, kita sunat melakukan solat tahiyatul masjid. Kemudian mengambil tempatnya di hadapan yang terletak di dalam kawasan Raudhah yang mulia, di antara kubur Rasulullah SAW dengan mimbar baginda Nabi SAW. Seketika kemudian tempat itu mula dipenuhi oleh para penuntut ilmu daripada segenap tempat. Mereka begitu dahaga untuk menikmati segala limpahan ilmu yang disampaikan oleh Al-Qasim bin Muhammad.
Akhirnya Al-Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar dan sepupunya Salim bin Abdullah bin Umar terkenal sebagai imam Madinah yang dihormati, pemimpin yang ditaati, dan tokoh yang disegani. Mereka tidak memiliki sebarang kuasa. Mereka dilantik sebagai pemimpin oleh masyarakat Madinah. Ya, mereka tak ada kuasa apa, bukan ada jawatan apa. Tapi orang Madinah menjadikan mereka sebagai ikutan. Orang Madinah menjadikan mereka sebagai tokoh yang sangat dihormati. Maksudnya apa-apa juga keputusan di kota Madinah, walaupun Madinah ada gubernurnya, ya, namun tetap orang ramai akan tengok dulu apa pandangan Al-Qasim bin Muhammad dan juga Salim bin Abdullah bin Umar. Mereka telah dilantik kerana ketakwaan, kewarakan mereka, kerana ilmu pengetahuan yang memenuhi dada mereka, kerana sikap mereka yang zuhud dengan apa yang ada di tangan manusia. Ya, dalam sebuah hadis Nabi kita katakan, kalau kamu nak orang cinta kamu, maka zuhudlah dengan apa yang ada pada tangan orang. Maksudnya apa? Jangan kita zuhud pada apa yang ada pada tangan manusia. Maksudnya apa? Kita tak merebut hak orang lain. Kita tak merebut hak orang lain. Dan kita mengetahui bahawa rezeki janji daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, apa yang orang lain dapat lebih itu kerana rezeki dia. Ya, dan mana yang kita dapat lebih kerana itu juga rezeki kita. Maka tak perlulah nak dirasa kecewa sangat ataupun hasad, dengki, benci dan sebagainya kepada orang yang dapat lebih. Kerana apa? Semua itu ketentuan daripada Allah. Maka orang yang zuhud dengan apa yang ada di tangan manusia, ya, yuhibbuhun nas, dia akan dicintai oleh orang ramai. Itu Nabi kita ada sebut dalam hadis. Dan mereka hanya mengharapkan kurniaan Allah Azza wa Jalla. Kedudukan yang mereka kecapi dalam masyarakat ini menyebabkan para khalifah dan pemerintah Bani Umayyah sentiasa mengambil kira dengan pandangan mereka sebelum membuat sesuatu keputusan. Sampaikan khalifah, sampaikan gubernur, ya, tak buat keputusan kecuali tanya dulu ataupun dapatkan sokongan dulu daripada mereka. Sebab sokongan daripada dua orang tokoh ni akan memudahkan urusan. Ya, disebabkan apa? Masyarakat berpegang sungguh dengan kata-kata mereka. Ramai murid mereka yang taat. Ini dapat dilihat ketika mana Al-Walid bin Abdul Malik bercadang untuk membesarkan Masjid Nabawi Asy-Syarif. Namun pembesaran ini tidak dapat dilakukan kecuali dengan memecahkan keempat-empat dinding masjid. Ya, bila nak besarkan masjid, mestilah diluahkan dinding tu. Maka nak diroboh dinding Masjid Nabawi ini bukan mudah-mudah lah. Ya, sebab apa ini, ya, bahan kita katakan, ya, tinggalan sejarah, dan begitulah juga kita katakan, ya, umat ni sangat-sangat agung dan muliakan masjid ni. Ya. Dan merobohkan rumah-rumah para isteri Rasulullah SAW. Rumah-rumah isteri Nabi nak diroboh lagi. Ya. Kerana kawasan rumah-rumah ini ingin dimasukkan ke dalam kawasan yang dibesarkan. Sudah tentulah cadangan ini berat untuk diterima dan tidak akan disenangi oleh masyarakat Madinah, ya, yang cintakan warisan tersebut. Oleh itu Al-Walid menulis sepucuk surat kepada Umar bin Abdul Aziz yang merupakan gubernur di Madinah Al-Munawwarah. Umar Abdul Aziz waktu itu gubernur Madinah. Dalam surat itu berbunyi, saya cadangkan untuk membesar masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seluas 200 hasta kali 200 hasta. Ya. Pecahkanlah keempat-empat dindingnya dan masukkanlah bilik-bilik para isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kawasan yang baru itu. Belilah rumah-rumah yang termasuk dalam pembesaran ini. Jika boleh, hendaklah ia menghadap kiblat. Masya-Allah, rumah-rumah yang ada sekeliling masjid tu dibeli semua, dirobohkan dan diluahkan masjid. Ya, dan dibayar dengan ganti rugi yang besar. Ya. Engkau akan berjaya melakukannya. Jadi kata Al-Walid ni, khalifah berkata kepada Umar bin Abdul Aziz dalam suratnya, engkau akan berjaya melakukannya dengan bantuan saudara-saudaramu, keluarga Al-Khattab yang disenangi di kalangan penduduk Madinah.
Jika penduduk Madinah enggan bekerja sama, mintalah bantuan Al-Qasim bin Muhammad dan Salim bin Abdullah bin Umar. Bawalah mereka bersama dalam perkara ini. Berilah bayaran yang tinggi sebagai ganti rugi kepada pemilik rumah yang mana rumahnya akan dirobohkan. Engkau boleh lihat contoh yang pernah dilakukan oleh Umar Al-Khattab dan juga Uthman bin Affan. Masjid Nabawi ini dibesarkan sebelumnya oleh Sayyidina Umar Al-Khattab. Kemudian dibesarkan lagi. Sayyidina Umar roboh rumah dia sendiri. Laluan yang kita duk lalu pergi bagi salam pada Rasulullah tu, itulah kawasan rumah Sayyidina Umar. Itulah kawasan rumah Sayyidina Umar yang mana Sayyidina Umar Al-Khattab jadikan ia masuk dalam binaan masjid. Sebahagian daripada binaan masjid apabila diwakafkan. Jadi begitulah juga zaman Sayyidina Osman dibesarkan lagi. Zaman Sayyidina Osman dibesarkan lagi ke depan dan juga ke kiri dan kanan. Sebaik sahaja menerima surat Al-Walid, Umar bin Abdul Aziz terus memanggil Al-Qasim bin Muhammad dan Salim bin Abdullah dan beberapa orang tokoh lain di kota Madinah. Beliau membacakan surat Amirul Mukminin kepada mereka. Mereka gembira mendengar cadangan khalifah ini dan mereka bersedia melaksanakannya. Tak ada bantahan daripada tokoh-tokoh ni. Kerana keutamaannya ialah keluasan masjid. Disebabkan masjid yang luas maksudnya ramai orang dapat peluang mendapat curahan rahmat. Kerana masjid ni merupakan ahabbul biqa' ila Allah. Nabi kita katakan ahabbul biqa' ila Allah masajidukum. Tempat yang paling Allah Subhanahu wa taala cintai ialah masjid-masjid kalian. Maka dengan sebab itulah kalau boleh diluahkan masjid itu maka jadi masjid belaka. Kalau tak orang akan sembahyang di ruang luar masjid. Maka pada ketika itu mereka tak dapat kelebihan yang ada dalam masjid. Maka orang alim ni apabila diminta persetujuan mereka yang tujuannya adalah untuk maslahah ummah, untuk umat ni dapat lebih lagi kebaikan, maka sudah semestinya lah cadangan-cadangan yang macam ni tidak dibantah. Maka mereka setuju. Apabila orang ramai melihat dua orang ulama dan imam besar Madinah sendiri yang memecahkan dinding-dinding masjid. Bila Salim bin Abdullah, begitulah juga Qasim bin Muhammad sendiri turun gotong royong pecahkan dinding masjid sebab nak luahkan. Maka mereka pun turut serta bersama-sama memecahkannya dan melaksanakan cadangan yang termaktub dalam surat Amirul Mukminin. Begitulah kita katakan ketokohan Al-Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar ni bagaimana kedudukannya terhormat sehingga kan khalifah dan gubernur pun kena dapat persetujuan daripada mereka kerana pengaruh mereka yang besar. Al-Qasim bin Muhammad memiliki sifat-sifat yang tidak jauh berbeza daripada datuknya Abu Bakar, bahkan dikatakan beliau orang yang sangat mirip dengan Abu Bakar As-Siddiq. Bahkan ada yang mengatakan bahawa tiada seorang pun anak-anak Abu Bakar yang menyerupai Abu Bakar seperti anak muda ini. Maksudnya anak muda ni sungguh mirip sungguh dengan datuk dia Abu Bakar As-Siddiq. Al-Qasim memiliki sifat-sifat ketinggian akhlak dan kepribadian Abu Bakar. Dalam sebuah hadis kalau kita baca dalam kitab Tarikh Al-Khulafa bagi Imam As-Sayuti. Bagi Imam As-Sayuti dalam bab yang menceritakan tentang fadilat ataupun kelebihan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mengatasi kelebihan orang lain. Maka pada ketika itu Nabi kita katakan ketika Allah menciptakan ataupun Allah menjadikan makhluknya iaitu akhlak. Waktu Allah menjadikan akhlak, maka Allah menetapkan akhlak-akhlak yang baik ni ada 360 akhlak yang baik. Insya-Allah. 360 akhlak yang baik. Kalau kita senaraikan masya-Allah banyaknya. Banyaknya 360 akhlak yang baik ni. Dan kata Nabi, siapa yang istiqamah mengamalkan satu akhlak baik itu saja, dia akan masuk syurga. Masya-Allah. 360 tu banyak. Satu aja, contohnya jujur, contohnya benar, contohnya contohnya seorang yang menghormati orang lain. Contohnya seorang yang
mempunyai basyashul wajhi, orang yang mesra dengan orang lain. Ya, maka satu aja, dia istiqamah satu aja, itu pun dah masuk syurga, kata Nabi. Ya, siapa yang beristiqamah dengan salah satu daripada 360 akhlak tadi, maka pada ketika itu kata Sayyidina Abu Bakar pada Nabi SAW, ya Rasulullah, mudah-mudahan pada diriku ada salah satu daripadanya. Kata Sayyidina Abu Bakar. Maka pada ketika itu Nabi kita kata apa? Bal fika kullu, bahkan padamu wahai Abu Bakar ada semuanya. Masya Allah. Pada kamu wahai Abu Bakar ada kesemuanya, yakni ya 360 akhlak kebaikan tadi. Maka apabila dikatakan Al-Qasim ni ya sangat mirip dengan datuknya, hatta pada akhlak dan kepribadian juga sangat-sangat mirip dengan datuknya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Beliau juga memiliki keteguhan iman, kewarakan, dan orang yang mudah bertolak ansur serta bersikap pemurah. Terdapat banyak riwayat yang menceritakan kata-kata dan tindakannya yang menunjukkan sifatnya yang pemurah dan baik. Antaranya satu ketika seorang Arab dari pendalaman datang ke masjid dan bertanya kepadanya, siapakah yang lebih berilmu, engkau atau Salim bin Abdullah? Masya Allah. Ya, Salim bin Abdullah ni pun tokoh tabi'in hebat. Ya, cucu Sayyidina Umar Al-Khattab. Ya, Al-Qasim bin Muhammad, cucu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Masya Allah. Datang orang kampung ni, dia pergi bisik tanya pula. Ya, dia kata, siapa yang paling alim ni? Antara kamu dengan ayah Salim, mana yang paling alim? Ya, mungkin dia nak hantar anak dia mengaji ke apa ke, pergi duk tanya macam tu. Ya. Maka Al-Qasim hanya mengatakan Subhanallah, Maha Suci Allah. Lelaki itu mengulangi soalannya lagi. Ya, siapa yang paling alim antara kamu dengan Salim bin Abdullah? Maka ya, dia pun membalas, di sana itu Salim bin Abdullah, wahai anakku, pergilah. Dia kata tu Salim bin Abdullah yang tu, pergilah. Maksudnya dia tak nak jawab. Ya, orang tanya dia alim ke? Ya, siapa yang lebih alim antara dia dengan Salim bin Abdullah? Orang yang hadir di situ berkata, alangkah hebatnya beliau. Beliau tidak mahu berkata saya lebih berilmu daripadanya. Kerana itu bermakna dia memuji diri sendiri. Dan beliau tidak mahu berkata dia lebih berilmu daripada saya. Kerana itu bermakna beliau menipu. Masya Allah. Ya, dia tak berani kata Salim lebih alim pada dia. Dia juga tak kata dia lebih alim pada Salim. Ini sifat tawaduk. Ya, sifat tawaduk. Kerana seseorang yang berilmu tu kadang-kadang dia berilmu dalam satu bidang, tapi bidang lain dia tak tahu. Maka pada ketika itu ada bidang yang orang lain kuasai, kita tak kuasai. Ya, apatah lagi zaman kita. Sebab itulah ya kita terpaksa buat muzakarah majlis fatwa. Ya, kerana dalam bidang fatwa sendiri pun bukannya kita katakan seorang itu menguasai keseluruhan bidang cabang-cabang ilmu fatwa, kefatwaan ni. Maka sebab itulah ya kena panggil pakar hadis, kena panggil pakar bahasa, kena panggil pakar tafsir. Ya, maka bila berkumpul semua sekali barulah diadun ilmu tu jadi satu, kita katakan ya, satu sumber yang berautoriti untuk mengeluarkan fatwa. Ya, maka sebab itulah ya manusia ni ya dia kena tahu ya kita walaupun kita ada ilmu, ada orang lain yang lebih berilmu daripada kita. Hatta Imam Syafi'i, masya-Allah, ya nak tahu ya kita katakan umur seekor anjing pun ya tanya pada orang Badui lebih tahu, masya-Allah, ya, kerana ilmu dengan pengalaman. Ya, ilmu dengan pengalaman. Kita duk belajar belaka dah kalau macam kawan-kawan kita yang ambil QS engineering, masya-Allah, ya, dah kira batu, kira apa semua boleh dah. Tapi pada hari pergi ke site ke tempat projek ya, masya-Allah, ya, baru tahu ya rencamnya kerja tu dan bagaimana tukang lebih mahir lagi. Ya, tukang-tukang yang secara harian dia ilmu architecture ke apa kan dia tak ada, tapi dia sebab dia berkemahiran ya, maka dia lebih mahir lagi. Maka di situlah ilmu dia lebih. Ya, tak ada seorang pun dilahirkan dalam hal keadaan tak ada kelebihan. Ya, semua orang ada kelebihan. Cuma kelebihan itu perlu digilang. Ya, perlulah ya diasuh sehingga akhirnya ya tampillah ya kebijakan dan juga kita katakan ya kecerdikan itu.
Suatu ketika Al-Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar ini berada di Mina. Ketika itu para jemaah haji daripada seluruh wilayah sedang mengerumuninya. Orang ramailah duduk. Ya, tahu ahli ilmu ada bersama dengan mereka. Mereka berkumpul kepadanya untuk bertanya soalan. Dan berbagai-bagai soalan diajukan kepada Al-Qasim bin Muhammad ini. Beliau menjawab setiap soalan yang diketahuinya, ya, dengan jawapan-jawapan yang jelas dan penjelasan-penjelasan yang luas. Namun bagi soalan-soalan yang diajukan dalam hal keadaan beliau tidak mengetahuinya, maka beliau dengan jujur mengatakan, saya tidak tahu, saya tidak tahu, saya tidak tahu. Masya Allah. Ya, ini pun di antara kita katakan contoh, contoh tauladan besar yang ditunjukkan oleh seorang tokoh hebat, Al-Qasim bin Muhammad ni. Ya, ada setengah orang nak cuba jawab juga walaupun dia tak tahu. Ya, itu yang kadang-kadang pergi merata, pergi ke lain. Jawapan tu pergi ke lain. Ya, maka yang kita tak confirm jangan kita duk jawab. Ya, tak salah pun. Ya, dan siapa yang mengatakan dirinya tak tahu, maka pada ketika itulah dia akan berilmu. Ya, siapa yang mengatakan saya tak tahu, maka pada saat itulah dia akan beroleh ilmu. Sebab apa? Selama mana kita duk rasa kita pandai, tak ada siapa nak ajak kita. Ya. Kalau kita duk rasa kita pandai, tak ada siapa pun nak ajak kita. Tapi saat kita kata saya tak tahulah ni macam mana, akan ada orang ajak. Ya. Cuba kita tengok satu hadis yang sahih yang diriwayatkan, bagaimana dengan Rasulullah SAW melihat seseorang yang sedang solat. Ya, dikenali dengan hadis musi as-salah. Hadis orang yang buruk solat dia, yang rosak solatnya. Orang ni dia solat, Nabi kita duk tengok daripada jauh, mungkinlah tahiyatul masjid ke apakah, ya, sebab Nabi kita ada di masjid. Maka bila dia selesai solat, dia datang pada Nabi kita katakan, ulangi solatmu, engkau belum melaksanakan solat. Maka dia pun pergi solat balik. Ya, dah selesai solat, datang lagi, Nabi kita katakan, ulangi solat kamu belum lagi solat. Masya Allah, ya, dah 2 kali ni solat. Ya, pergi buat lagi. Ya, kali ketiga. Dah kali ketiga buat pun dia datang pada Nabi kita katakan, ulangi solat kamu belum lagi solat. Ya, hadis ni hadis sahih, ada dalam Sahih Bukhari. Ya. Maka pada ketika itu dia berkata, ya Rasulullah, itulah yang terbaik yang mampu aku lakukan. Aku tak boleh dah nak buat lebih baik daripada aku. Ajarlah aku. Ya, aku tak tahu, ajarlah aku. Ya. Maka pada ketika itu barulah Nabi kita SAW mengajarinya tata cara melaksanakan solat. Ya, dengan takbirnya, baca Fatihahnya, baca apa yang mudah bagimu daripada Quran, kemudian rokok dalam keadaan tamakninah. Orang ni rokok dan sujud dia tak ada tamakninah. Sebab tu Nabi kita kata, pergi solat. Semula kamu belum solat. Kerana tamakninah sebahagian daripada perkara yang wajib, yang dituntut dalam solat. Maka Nabi kita ajar, rokok dengan tamakninah, i'tidal dengan tamakninah, sujud dengan tamakninah. Nabi kita ajar apabila dia kata apa, saya dah tak mampu, tolong ajarkan. Selama mana dia tak menyerah diri untuk belajar, maka tak diajar. Ya, tak diajar. Maka berapa ramai hari ini dalam masyarakat kita tak menyerah diri untuk mengaji. Ya, dia duk buat sendiri, dia duk rasa dia boleh, dia duk rasa dia pandai. Maka dengan sebab itu kadang-kadang kesalahan yang dilakukan dalam solat, dalam ibadat, bertahun-tahun lamanya tak ada orang tegur. Ya, tak ada orang sampaikan ilmu. Ya, disebabkan apa? Disebabkan Masya Allah, dah datang masjid hari-hari, duduk kuliah pun hari-hari, tapi tak menyerah diri sungguh-sungguh nak mengaji. Ya, maka sebab itulah, ya, bagi kita ni bila kita dah rasa nak mengaji sungguh, nak bertekun sungguh, bawa diri kita, serah diri pada seorang guru. Ya, macam mana orang tadi dia kata, ya Rasulullah, saya dah tak tahu dah, ajarlah aku. Maka Nabi kita ajar daripada awal sampai akhir. Cuba kalau kali pertama Nabi kata pergi solat balik, awak tak solat, dia dah bagi tahu dah, kata aku tak tahu yang Rasulullah ajak aku. Mesti Nabi kita ajak. Tapi sebab dia tak serah diri, orang yang rasa pandai tak boleh diajak. Ya? Orang yang rasa pandai biarkan, tak boleh diajak. Sampailah dia sendiri dah rasa
Aku dah tak boleh dah ya Rasulullah, ajaklah aku. Mengaku dah kata aku tak tahu, barulah dia ajar. Ya, maka sebab itulah ya, jangan malu untuk mengatakan saya tak tahu. Ya, siapa yang mengatakan saya tak tahu, pastilah akan ada orang lain yang akan memberitahunya, membimbingnya dan mengajarnya sebagaimana yang ditunjukkan dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apabila ditanya kepada Al-Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar ni, dia jawab langsung, saya tak tahu. Saya tak tahu. Langsung cakap, maaf, yang ni saya tak tahu. Jawapannya itu menyebabkan orang ramai tercengang dan terkejut. Namun beliau berkata, tidak semua yang kalian tanya itu saya tahu. Jika saya tahu, sudah tentu saya tidak akan menyembunyikannya. Kerana menyembunyikan ilmu ni suatu perkara yang dimurkai oleh Allah. Man katama ilman katamahullahu yaumal qiyamah. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu meriwayatkan Nabi kita pesan, sesiapa yang menutup satu ilmu, dia tahu ilmu tapi tak nak ajak pada orang lain, tak kira lah ilmu agama, lebih-lebih lagi tercela lah kalau orang tu datang, tolonglah ajak saya ni tak tahu ni. Kita kena ajak, wajib kita ajak. Begitulah juga dengan ilmu-ilmu lain. Kadang-kadang orang tanya, buat tepung talam sedap ni macam mana lah, cara buatnya. Dia sembunyi, tak bagi tahu. Sebab apa? Takut nanti kawan tu buat, untung pula dia, Masya Allah. Rezeki ni sebenarnya daripada Allah. Ajak aja, ajak aja. Walaupun dia boleh buat sedap macam kita, tapi belum tentu lagi dia jual laku sama macam kita, sebab kita dah ada pelanggan sendiri. Rezeki ni sebenarnya daripada Allah. Dengan kita ajak, insya-Allah mudah-mudahan itu tanda kita bersyukur dengan ilmu. Orang yang bersyukur dengan ilmu, dia mengamalkan dan dia mengajar ilmu dia pada orang lain. Maka orang yang bersyukur ni Allah tambah lagi. Allah tambah lagi kepada dia. Jadi, tidak semua yang kalian tanya saya tahu. Jika saya tahu, sudah tentu saya tidak akan menyembunyikannya. Sebab apa? Dalam hadis, kata Abu Hurairah, Nabi kita bersabda, sesiapa yang menutup ilmu daripada pengetahuan orang lain, maka Allah tutup peluang dia di hari akhirat. Allah tutup peluang dia di hari akhirat. Yang ni dia tak dapat peluang-peluang yang kemudahan-kemudahan di hari akhirat. Malah tidak seharusnya saya menyembunyikannya, kata Al-Qasim, kalaulah dia tahu. Hidup dalam keadaan tidak tahu adalah lebih baik bagi seorang setelah dia mengetahui hak Allah, daripada dia bercakap pada apa yang tidak diketahuinya. Hidup dalam keadaan kita tak tahu ni lebih baik. Sebab apa? Makin banyak kita tahu, makin banyak tanggungjawab dan kewajipan yang kita kena lakukan terhadap ilmu yang kita pelajari. Sebab itulah zaman-zaman dulu orang-orang kampung kita, tok guru kampung, lebay-lebay kampung, dia ingatkan anak-anak dia, anak-anak qaryah dia, tumpu dulu yang wajib-wajib. Yang wajib inilah bekal kita dunia akhirat. Sebab apa dia kata bekal dunia akhirat? Sebab yang wajib tu bekal dunia untuk beramal. Dan bekal akhirat untuk pahala. Maka bila kita tahu ilmu-ilmu basic, fardu ain, macam ilmu akidah, ilmu fiqh, dan begitulah juga dengan ilmu tasawuf, maka pada ketika itu, itulah bekal kita dunia akhirat. Di dunia pun itu juga bekal kita. Kenapa? Sebab untuk beramal. Dunia ni untuk beramal. Pada suatu ketika beliau diamanahkan mengagihkan zakat kepada mereka yang berkelayakan. Qasim ni ditugaskan untuk mengagihkan zakat kepada orang yang berkelayakan. Jadi beliau memberikan setiap orang yang berhak mengikut ijtihadnya. Bermaksudnya ikut pendapat dan juga pengamatan beliau. Orang ni layak dapat berapa, orang ni layak dapat berapa. Mungkinlah tengok pada kita katakan perbelanjaan dia, orang ni isi rumah ramai maka diberi lebih, orang ni isi rumah kurang diberi sedikit, lebih kurang begitu. Cuma ada seorang di kalangan mereka tidak berpuas hati dengan bahagian yang diterima. Adalah seorang dia tak puas hati. Mungkin dia tengok kawan ni dapat banyak, dia dapat sikit. Sedangkan yang dapat banyak tu keluarga dia besar ataupun tanggungjawab dia besar. Dia dapat sikit pada orang tu, maka dia rasa tak puas hati. Lalu orang itu datang ke masjid ketika Al-Qasim sedang mendirikan solat.
orang itu terus mempertikaikan bahagian zakatnya, ya, bercakap, ya, di belakang Qasim, walaupun Qasim di tengah sembahyang dia bercakap juga, ya. Ketika itu anak Al-Qasim membalas, ya, dia tolong jawab bagi pihak bapa dia, ya, anak Al-Qasim ni, demi Allah, kamu mempertikaikan seorang yang tidak menyentuh pun sedikit zakat kamu, walaupun sedirham, malah walaupun 1/6 dirham, malah sebiji tamar pun tak diusik. Maksudnya, ya, ayah dia ni orang yang jujur sungguh, sehingga tak ambil apa-apa pun bahagian daripada wang zakat yang diberikan supaya diagihkan. Mendengar suara lelaki tadi, Al-Qasim mempercepatkan solatnya dan kemudian berpesan kepada anaknya, wahai anakku, lain kali jangan engkau berkata perkara yang tidak engkau ketahui. Ya, dia tegur anak dia. Ya, lain kali jangan cakap, ya, apa yang awak tak tahu. Walau bagaimanapun orang ramai yang ada berkata apa yang dikatakan oleh anak Al-Qasim itu benar. Ya. Namun beliau mahu mendidik anaknya supaya menjaga mulut. Ya, tak bercakap lepas. Ya, dan hormat pada orang lain. Itulah didikan dan asuhan. Ya, kadang-kadang kita betul, tapi ya, bila bercakap pada tempat yang tak kena, ya, maka tak kena cara, ya, dan sebagainya. Ya, macam kita tengok Al-Hasan dan Husain, ya, tengok seorang tua, ya, ambil wuduk tak kena, tapi Hasan dan Husain sebab dia budak-budak, dia nak tegur orang tua yang ambil wuduk tak kena ni, hai pakcik salah tu, hai, ya. Kalau macam tu, ya, habis, ya, tercabut songkok, ya. Jadi tak, macam mana, ya, cara nak menegur ni, ya, orang ni lebih dewasa, lebih tua, ya, maka pada ketika itu, ya, dua-dua beradik ni pakat, ya, seorang buat cara pakcik tu, seorang lagi buat cara yang betul. Ya, pakcik, saya ambil wuduk ni dengan, ya, saya ambil wuduk dengan abang saya, ya, dan saya ambil cara ni, abang saya ambil cara ni, mana yang lebih betul? Ya, sedangkan kedua-duanya tu adalah ayah cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dibimbing dan diasuh dengan penuh akhlak kemuliaan. Ya, hanya sahaja mereka buat silap untuk menegur pakcik tadi. Maka saat ni salah seorang daripada mereka berwuduk dengan sempurna, seorang lagi buat cara pakcik tadi, maka fahamlah orang tua tu sebenarnya anak-anak tu nak tegur dia. Ya, maka dia pun, ya, dia mengucapkan terima kasih kepada mereka, ya, dalam hal keadaan masya-Allah, ya, teguran yang penuh dengan hikmah dan kebijaksanaan. Ya, begitulah, ya. Al-Qasim bin Muhammad, Allah Subhanahu wa taala panjangkan usia beliau, hidup sehinggalah, ya, di usia 72 tahun. Ketika usianya semakin lanjut, matanya mula kabur pada tahun-tahun akhir hayat beliau. Beliau berangkat ke Mekah untuk menunaikan haji dalam hal keadaan berjalan kaki, masya-Allah. Ya. Bukan tak ada kenderaan, tapi berangkat daripada Madinah ni nak pergi ke Mekah berjalan kaki, masya-Allah. Ya. Kita duk naik bas pun kadang-kadang, ya, daripada Madinah nak sampai ke Mekah tu, ya, tidur sampai 3 kali, ya, baru nak sampai, ya. Bangun pun tak sampai lagi. Bangun tak sampai, masya-Allah, ya. Sambil dia ucap talbiah labbaik Allah, satu terlena aja, ya. Itu pun tak sampai. Ini masya-Allah bagaimana dengan Al-Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar ni pergi melaksanakan haji berjalan kaki, masya-Allah, ya. Salah satu daripada apa yang sangat-sangat diambil berat oleh para ulama, ya, ialah setiap langkahan kita itu adalah, ya, ganjaran pahala, dan, ya, tiap-tiap langkah kita itu juga ialah memadamkan dosa-dosa kita. Ya, orang yang keluar berjalan ke masjid, ya, langkahan dia tu, ya, tiap-tiap langkah tu 10 kali ganjaran pahala, dan dipadamkan pula 10 dosa kita, masya-Allah. Ya, ini kan pula berjalan daripada Masjid Nabawi nak pergi ke Masjid, ya, Masjidil Haram, masya-Allah, ya, untuk melaksanakan ibadah yang sangat besar, ibadah haji pula. Dan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Jabir bin Abdullah, ya, Sayyidina Jabir bin Abdullah meriwayatkan sebuah hadis,
man igtabarat qadamahu fi sabilillah harramallahu alaihi nar. Ya, ketika mana dalam satu perjalanan perang, ya, dalam satu perjalanan perang, Abdul Malik bin Abdullah Al-Khasma'i, ketua angkatan perang, dia tengok Sayyidina Jabir bin Abdullah ni berjalan kaki, dia menarik tali kenderaan, tali haiwannya. Ya, barang-barang semua diletak pada haiwan, tapi Sayyidina Jabir berjalan. Ya, Sayyidina Jabir ni berjalan. Heranlah, ya, ketua angkatan perang ni, pasukan dia agak ketinggalan, agak lambatlah kerana nak tunggu Jabir ni, takkan nak tinggal. Sayyidina Jabir ni tokoh hebat, ya, sahabat Nabi, orang yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi. Maka dia ke depan, dia ke belakang, tengok jauh Sayyidina Jabir ketinggalan. Maka dia pun datang. Dia kata, ya Aba Abdillah, wahai Abi Abdillah, Allah dah mudahkan Tuan dengan kenderaan. Kenapa Tuan tak naik? Ya, sebab ketinggalan ni, askar ni dah ke depan dah. Ya, tapi dah kawan ni berjalan kaki, nak kena tunggu juga. Ya, takkan nak tinggal sahabat Nabi. Ya. Maka pada ketika itu, Sayyidina Jabir bin Abdillah pun kata, ya, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, man igtabara qadamahu fi sabilillah harramallahu alaihi nar. Sesiapa yang kedua kakinya berdebu, ya, kena tanah disebabkan berjalan pada jalan Allah, ya, berperang ni jalan Allah lah, ya, berjalan pada jalan Allah, maka Allah haramkan dirinya daripada api neraka. Terkejut Abdul Malik bin Abdullah ni dengan hadis ni. Dia pun, ya, memacu kuda dia ke depan sekali. Ya, Sayyidina Jabir ada di belakang sekali. Lalu dia pun jerit dengan sekuat-kuat suara dia. Dia kata, ya Aba Abdillah, laqad yassarallahu laka rakban, afala tarkab. Ya, wahai Abi Abdillah, Allah dah mudahkan engkau dengan satu kenderaan, kenapakah engkau tidak menunggangnya? Ya, maka Jabir tahu, ya, Abdul Malik bin Abdullah Al-Khasma'i ni nak Jabir maklumkan kepada tentera lain. Mungkin ada dalam kalangan tentera ada yang duk cakap, kita lambat lah, dia duk jalan kaki pula kat belakang. Ya, mungkin, ya, mungkinlah ada yang macam tu. Ya, mungkin ada yang macam tu. Ya, maka Abdul Malik ni nak supaya hadis tu sampai kepada angkatan tenteranya. Maka Jabir bin Abdullah pun faham, ya, pertanyaan orang tersebut adalah untuk beliau menyampaikan hadis Nabi. Ya, maka beliau pun menyebut dengan nyaring suaranya, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesiapa yang dua telapak kakinya, ya, berdebu pada jalan Allah, maka Allah haramkan dirinya daripada api neraka. Dengar saja kata-kata Sayyidina Jabir bin Abdillah, semua angkatan tentera yang ada di atas kuda terjun, ya, terjun daripada kuda mereka dan semuanya berjalan. Maka pada ketika itu tak ada lagi orang ketinggalan di belakang, Masya Allah, semua berjalan kaki. Ya, mereka lah satu angkatan tentera yang dikenali sebagai angkatan tentera yang banyak berjalan pada jalan Allah. Maka mungkin, ya, di akhir hayat Qasim bin Muhammad ni, beliau berjalan kaki nak pergi ke kota Mekah itu adalah, ya, untuk memastikan setiap langkahannya, kakinya itu berdebu, untuk dia berjalan pada jalan Allah. Jadi sesekali kita kalaulah dapat parking jauh, jangan duk komplain. Ya, pergi sembahyang Jumaat, ni lambat sangat, dah dapat parking jauh dah. Ya, jangan komplain. Alhamdulillah, inilah Allah nak bagi peluang kita berjalan lebih, langkah kita tu dapat pahala. Kaki kita berdebu berjalan kerana Allah. Mudah-mudahan itulah sebab musabab nanti kita dijauhkan daripada azab dan sengsara api neraka. Mudah-mudahan, ya, mudah-mudahan. Kadang-kadang hal-hal yang macam tu yang kita tak tahu, di sebaliknya ada kelebihan yang besar. Ya, ada kelebihan yang besar. Kita duk komplain, untunglah VIP dia orang parking, lot parking depan. Lot parking depan, ya. Dia tak tahu kata dia yang berjalan jauh ni ada kelebihan lain. Ya, kawan tu yang parking kat depan tak ada lah dapat kelebihan kaki berdebu pada jalan Allah ni. Ya. Contohnya itu, maksudnya bila kita dianugerahkan ilmu pengetahuan, kita dapat merealisasikan, ya, suasana dan juga keadaan, ya, kita dapat rasionalkan, ya, macam mana cara fikir kita tu supaya sentiasa berfikiran positif. Maka
beliau telah berjalan kaki pergi melaksanakan ibadah haji untuk menunaikan ibadah haji. Ketika dalam perjalanan itulah beliau jatuh sakit. Beliau jatuh sakit dan menemui ajalnya. Sebelum Al-Qasim ini meninggal dunia, beliau berpesan kepada anaknya. Ini juga merupakan saya ingat lagi almarhum datuk saya dan orang-orang tua kita dululah, maksudnya orang-orang tua kita dulu, mereka selalu pesan. Sebelum menemui ajalnya, beliau berpesan kepada anaknya, apabila ayah meninggal, kafankanlah ayah dengan pakaian yang selalu ayah pakai untuk solat. Baju, kain dan selubung, maksudnya serban. Itulah kain kapan datukmu. Macam itulah dulu Abu Bakar dikapankan. Maksudnya Abu Bakar dikapankan dalam hal keadaan Abu Bakar memakai pakaian yang paling dia guna, yang kerap kali dia gunakan untuk beribadah. Maka sebab itulah orang tua kita dulu kalau dia pergi haji, pergi umrah tu, kain ihram tu balik simpan elok. Kemudian bila dia nak meninggal dia pesan, nanti gunakan kain ihram tu buat kapan saya. Kain itulah saya pakai dulu melaksanakan ibadah haji. Saya nak balik pada Allah dengan membawa kesan daripada ibadat saya. Masya Allah. Orang hari ni kadang-kadang selesai buat haji je, kain ihram pun tahu kat sana tak bawa balik. Tak bawa balik lah. Pakai tinggal je. Berat. Pakai tinggal kat hotel macam tu je. Tapi tengok macam mana orang-orang kita dulu. Dia bawa balik. Sebab apa? Dia tahu inilah pakaian yang menjadi saksi dia berada di padang Arafah. Pakaian yang menjadi saksi Allah memberi pengampunan kepada seluruh hamba yang berwukuf di padang Arafah. Maka dia balik pada Allah dengan dia pakai pakaian yang tu juga. Dia nak balik dengan pakai pakaian yang tu juga. Jadi Al-Qasim ni pesan pada anak dia, nanti kapankan ayah dengan baju yang selalu ayah pakai, pergi melaksanakan solat. Itulah pakaian yang terbaik untuk dijadikan kapan bagi beliau. Kerana kata beliau, begitulah pakaian Abu Bakar Siddiq. Selepas itu masukkanlah ayah ke dalam liang lahat dan teruslah pulang kepada keluargamu. Jangan sekali-kali kamu berdiri di kubur ayahmu lalu kamu katakan ayahku dulu begini, begitu dan sebagainya, berbangga-bangga dengan ayahmu. Jangan. Kata dia, tak payah dah buat ucapan-ucapan apa tentang diri dia, kebumikan dia aja, kamu balik. Itulah pesanan beliau dan mudah-mudahan Allah merahmati beliau. Itulah kisah Al-Qasim bin Muhammad. Mudah-mudahan beberapa perkara yang ada dalam kisah ni kita dapat ambil pengajaran. Terima kasih banyak kepada kawan-kawan kita yang buat catatan dan buat ucapan salam dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah merahmati dan memberkati kita semua. Wallahu a'lam. Terima kasih banyak Ustaz untuk pengajian kita kali ini dalam Hayatus Salihin mengenali cucu kepada Saidina Abu Bakar Siddiq. InsyaAllah kita nak belajar banyak lagi dalam ketokohan tokoh-tokoh tabi'in ini. Kembali minggu hadapan Khamis 9 malam. IKIM Inspirasi Inforia Islami. Jumpa lagi Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Buat anda terus setia bersama kami, jadikan IKIM teman anda. Inspirasi Inforia Islami. Negeri 9 102.7 FM. Ekspresi IKIM Inspirasi Inforia Islami. Teman kampian dan juga Hazwan untuk Warna Radio IKIM 20 tahun memberi anda motivasi relevan dan terkini di waktu pagi bersama Pian dan Hazwan di Warna Pagi IKIM. Diiringi dengan lagu-lagu nasyid terbaik dan terkini di Malaysia. Radio IKIM 20 tahun sentiasa relevan dan terkini. IKIM Inspirasi Inforia Islami. Radio IKIM 20 tahun sentiasa memberi anda pengisian yang relevan dan terkini di Warna Pagi bersama Pian dan Hazwan setiap Isnin hingga Jumaat 6 hingga 10 pagi. Ini tentang sabar dan redha. Terdapat juga lagu-lagu nasyid yang terbaik dan terkini.
Radio IKIM 20 tahun, sentiasa relevan dan terkini. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Hiburan mendidik jiwa hanya yang terbaik di IKIM. Inspirasi Inforia Islami.